Tes. Iza. Oke ya. Tapi tak kelas ini kan.
Salam sejahtera dan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin dan rakan sekalian yang sudi meluangkan masa emas anda untuk menghadiri Virtual CE UPM Fest My Career at MOHI 2020 yang dianjurkan oleh pihak UPM dan KPT. Nama saya Teh Hiao Peng, merupakan pengacara majlis pada slot ini. Sekiranya ada apa-apa persoalan nanti, boleh ajukan di ruangan komen live FB CEM UPM sepanjang majlis berlangsung. Pasti anda semua ingin belajar sesuatu yang baharu dan bermanfaatkan. Adakah anda semua sering runsing? Lepas pandemik COVID-19 ni, macam mana nak dapat kerja yang diimpi-impikan Jangan risau. Pada slot tips memburu kerja pasca COVID-19 ini, kita akan bersama Dr. Muhammad Iswan Mahmud untuk membincangkan penyelesaian anda. Sebelum itu, sila izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang beliau. Beliau merupakan Timbalan Pengarah Pembangunan Kerjaya Pelajar dari UKM dan merupakan seorang yang berkaliber dan berkarisma tinggi. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput Dr. Iswan untuk meneruskan majlis ini dengan perkongsian beliau. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudara pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Terima kasih kepada pihak UPM especially CHAM UPM kerana menjemput saya pada petang ni. Dan saya jangkakan perbincangan kita petang ni lebih kurang dalam 1 jam lebih. And then mungkin saya akan open to Q&A. Dan kalau kita boleh bersoal jawab dan adanya interaktif lah. Saya difahamkan kita ada FB Live dan saya mungkin rakan-rakan AJK ataupun USTI boleh bantu saya untuk mengambil ataupun pick soalan-soalan ataupun pandangan serta komen-komen daripada penonton Baik. Saya sebenarnya bila dapat tajuk ni mungkin saya rasa tepatlah dengan masa ni untuk saya nak bincang-bincang dengan semua pada petang ni. Dan ia ada kaitan dengan kehidupan kita, iaitu bila bercakap tentang graduan ataupun bercakap tentang pelajar berada di tahun akhir pengajian, dia tidak lari dengan bagaimana nak mempersiapkan diri untuk memasuki alam pekerjaan. Tambah-tambahan lagi kita diuji dengan satu disebut sebagai pandemik COVID-19 ini yang tak pernah berlaku di dunia, dan kita Malaysia juga terkesan daripada Mac sehinggalah sekarang dah masuk Disember dan nak habis tahun 2020. Semuanya ada impact Impact COVID-19 ni bukan sekadar pada ekonomi, bukan sekadar pada politik, bukan sekadar pada sosial, tapi dia impact kepada individu. Jadi bila kita sebut sebagai kesan kepada individu itu, kita nak melihat ada ruang-ruang ataupun peluang-peluang yang ada, bagaimana kita sebagai graduan ataupun bakal graduan untuk melihat the another side, maksudnya melihat hikmah yang ada di sebalik pandemik COVID-19 ini, peluang-peluang pekerjaan yang ada. Yang ini yang saya nak ajak bincang. Jadi sebelum tu mungkin Ustaz boleh bantu saya untuk kongsi satu video, satu klip berita yang mungkin saya nak pick komen-komen daripada apa yang ada dalam berita tadi untuk kita bincangkan. Jadi silakan, mungkin siapa boleh bantu saya? Boleh Alright. Kementerian Pengajian Tinggi KPT menerima peruntukan RM100 juta di bawah Pelanjangan Semula Ekonomi Negara Pencana
bagi menangani isu siswazah menganggur. Menerusi program kemajuan kerjaya, siswazah dibantu menyesuaikan diri dengan tuntutan baru pasaran kerja susulan penularan pandemik COVID-19. Dalam satu kenyataan, Menterinya Datuk Noraini Ahmad berkata, 3 subprogram disediakan melalui penjana KPT CAP. Ia merangkumi skim latihan dan penempatan, keusahawanan dan ekonomi gig untuk memberi kemahiran baru kepada siswazah. Program keusahawanan mendedahkan mereka dengan pengetahuan penting bagi memulakan syarikat termasuk kaedah mendapatkan dana. Sementara ekonomi gig pula akan memberi latihan kompetensi yang akan membantu peserta menjana pendapatan. Penjana KPT CAP yang akan bermula pada Oktober ini akan dikendalikan oleh ahli akademik, pengamal dan pemain industri di institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Ia khusus bagi membantu siswazah menganggur pada 2019 dan mereka yang menamatkan pengajian pada tahun ini. Okey, terima kasih. Alright. Okey, terima kasih Rustia. Jadi saya nak share slide saya pada petang ni. Sekejap Okey, saya rasa rakan-rakan bakal graduan ataupun mereka yang telah tamat pengajian kan. Bila bercakap tentang persiapan untuk memasuki alam pekerjaan ni, satu perkara yang kadang-kadang terlintas dalam fikiran kita adalah pertama, nak kerja di mana? Nak kerja di mana? Yang kedua, apakah pekerjaan yang kita akan ceburi nanti? Persoalan-persoalan ini sentiasa bermain dalam fikiran kita. Tambah-tambahan lagi bila kita dengar peluang-peluang pekerjaan semakin mengecil, termasuklah juga persaingan yang kita kena lakukan dengan mereka yang hilang pekerjaan kan. Jadi sebelum tu saya nak mengajak rakan-rakan bakal-bakal graduan ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan ini untuk melihat apakah peluang-peluang yang ada untuk memastikan kita sentiasa relevan satu, dan yang kedua merebut peluang yang ada. Itu yang paling penting ya. Baik. Kalau saya nak tunjuk dulu tentang status yang terkini lah, bukan nak untuk buatkan kita risau, tapi sekurang-kurangnya untuk melihat bahawa ini realiti yang berlaku. Kalau kita lihat kes malam iaitu berjumlah 1,200 lebih new cases. Kita tak tahulah bila impact ini dia memberi kesan pada satu tempoh yang panjang. Dan kita tak tahu bila akan habis. Jadi sehinggalah mungkin ada yang mengatakan bila berjaya menemui vaksin, maka mungkin pada ketika itu kita boleh mengawal. Tapi apa yang penting dalam kehidupan kita, hidup perlu diteruskan. Bagi mereka yang hilang pekerjaan, ini satu ujian bagi mereka. Tapi apa yang boleh dibuat adalah bagaimana kita nak melihat peluang-peluang yang ada, yang disediakan oleh pihak kerajaan, agensi swasta, pihak komuniti, rakan, keluarga dan sebagainya, bagi membantu kehidupan itu dapat diteruskan seperti biasa. Cuma pada petang ini saya nak fokus kepada bagaimana graduan boleh mengambil peluang dengan peluang-peluang pekerjaan yang ada, sama ada mencipta pekerjaan yang kita sebut sebagai job creator, menjadi seorang entrepreneur, ataupun kita bekerja dengan orang lain tapi kadang-kadang bukan bekerja dalam bidang yang kita ceburi. Nah, ini yang saya nak ajak rakan-rakan, para pelajar untuk kita berbincang. Baik, jobs. Mereka yang berada di tahun akhir pengajian ataupun dah tamat pengajian pada Oktober hari itu, walaupun tidak ada convocation, tapi kehidupan perlu diteruskan. Kita perlu menyara kehidupan kita, membantu ibu ayah dan sebagainya. Ini memerlukan pendapatan. Bila memerlukan pendapatan, apakah pekerjaan yang sesuai untuk kita? Ini yang menjadi persoalannya. Kalau kita lihat sedikit tentang kadar penyertaan tenaga buruh yang ada di Malaysia, iaitu 68.6%. Kadar pengangguran pada ketika sebelum Mac 3.9%. Maksudnya, kalau daripada Mac itu, mereka yang kita kata kalau setiap tahun keluaran universiti setiap tahun berjumlah lebih kurang dalam 300,000. Maksudnya graduan yang akan keluar habis tamat Oktober hari itu, bila keluar dia akan bertambah 300,000 lagi. Ini termasuk persaingan yang harus dilakukan bila perlu bersaing dengan mereka yang hilang pekerjaan. Ini kita tengok berapa ramai yang hilang pekerjaan. Daripada Mac 2020, Februari 2020, Mac 2019. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, maka perlu sedikit kerisauan. Untuk apa? Supaya kita tidak berada dalam zon yang selesa. Bila kita lihat kadar pengangguran 3.9% before pandemic, maka semasa pandemik COVID-19 daripada Mac, April, Mei sampailah Disember ini, kalau kita tengok kesan COVID-19 ni jangkaan 2 juta ataupun 8% daripada guna tenaga yang berisiko hilang pekerjaan.
kalau mengambil kira mereka yang hilang pekerjaan, dengan graduan yang akan keluar sebanyak 300,000 lebih setiap tahun, yang mana setiap tahun kita sasarkan 80-85% mereka yang bergraduan mendapat pekerjaan selepas 6 bulan. Jadi ini satu perkara ini saya nak kongsi dengan bakal graduan, bukan nak menakutkan, tapi it's a reality. Jadi apa yang perlu dibuat adalah bagaimana tidak memerlukan masa yang terlalu panjang supaya saudara-saudari memikirkan jalan keluar kepada polemik ini. Ini yang saya nak ajak saudara-saudari berbincang, bagaimana kita nak melihat bahawa yang disebut sebagai pengangguran. Kita tidak mahu diri kita termasuk dalam unemployed. Bila kita termasuk dalam pengangguran, maka dia akan memberi kesan-kesan yang lain. Negara ada kesan dari sudut ekonominya sebab sumber tenaga tidak dapat digunakan untuk memajukan negara. Itu satu. Dan yang kedua dari sudut sosialnya, maksudnya kita bercakap tentang community. Bila kita tak dapat memberi sumbangan kepada community, nak give back balik kepada community. Dan yang ketiga saya nampak isu adalah family. Bagaimana kita kata dengan adanya pekerjaan dengan baik selepas pelajar menamatkan pengajian dan ada punya punca pendapatan dapat menyambung ataupun dapat membantu keluarga. Begitu juga sebagai diri kita as a person, kita mahu memastikan bahawa kehidupan kita boleh diteruskan dengan hutang dan sebagainya, dengan komitmen dan sebagainya. Ini yang saya kata perlu sedikit kerisauan. Bila kita ada sedikit kerisauan, maka kita akan move forward untuk melihat apa peluang-peluang yang ada. Nanti saya akan masuk part bagaimana kita nak melihat kita beruntung berada di negara Malaysia. Kita beruntung sangat bila kita berada di Malaysia ni, kerana kalau kita lihat daripada berita tadi, bagaimana penjana kan, plan jana semula ekonomi yang telah diumumkan pada September dahulu oleh Perdana Menteri Malaysia, maka kita nampak ada beberapa elemen untuk membantu hampir 100 juta disuntik kepada universiti-universiti awam melalui Kementerian Pengajian Tinggi untuk melihat bahawa 100 juta ini untuk membantu bakal graduan bagi memperolehi pekerjaan pada masa akan datang. Ini yang saya nampak apa yang kita nak bincangkan pada petang ini, bagaimana peluang itu harus direbut. Dengan baik. Kejutan penawaran akibat COVID menyebabkan kejutan permintaan. Sebab itu kalau kita tengok mereka yang hilang pekerjaan dan sebagainya, maka permintaan semakin rendah. Kalau kita tengok Mac hingga Mei 2020, seramai 500 sampai setengah juta mereka yang hilang pekerjaan dari pelbagai sektor. Jangkaan akan meningkat sehingga 1.8 juta jika tiada plan inisiatif tambahan. Jadi ini yang saya nak kaitkan bagaimana plan-plan yang telah diberikan oleh kerajaan daripada bantuan prihatin, kemudian penjana, dalam tu ada moratoriumnya, kemudian dalam bajet 2021 ini, semua pelajar-pelajar bakal graduan harus lihat ini sebagai satu peluang. Peluang bagaimana yang disebut sebagai satu upskilling and reskilling, yang mana para pelajar boleh perolehi dengan gaji yang minimum dan boleh kita wujudkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang ini paling penting kalau kita lihat bagaimana impact dalam of course masa PKP, masa awal-awal tu semua orang tak boleh bekerja. Kemudian dimulakan sedikit demi sedikit, maka akhirnya pada Mei itu peluang ekonomi dibuka perlahan demi perlahan dan dia membuka semula ruang ekonomi. Jadi bakal graduan harus melihat dari sudut yang lebih holistik. Mungkin kalau dalam bidang engineering, bila keluar tak dapat pekerjaan, we need to compromise ataupun berkompromi dengan pilihan kedua, pilihan ketiga dan pilihan yang ada di depan mata untuk melihat bahawa kena grab the opportunity, peluang-peluang yang ada ini untuk memastikan kita berada dalam pasaran pekerjaan. Apa saja pekerjaan yang kita rasa minat? Sebab bila kita sebut kerja-kerja ni, dia melibatkan pekerjaan yang kita suka. Saya ambil satu contoh, saya tengok dalam satu video, bukan video klip lah, satu berita dalam Arus Perdana. Seorang pilot tu, dia bukan dibuang kerja tapi dia bukan diberhentikan, dia kira macam dia tak ada job. Kemudian apa yang dia buat adalah dia membuka satu perniagaan, menjual makanan. Dia juga minat dalam memasak dan sebagainya. Jadi maksud saya, apa sahaja minat yang ada pada kita itu, kita gunakan minat itu untuk menjana pendapatan kita. Nanti kita tengok apakah peluang yang ada dalam negara kita supaya kita melihat bahawa tak semesti walaupun kita hilang pekerjaan, walaupun kita nak dapat pekerjaan untuk menjadi seorang engineer tak dapat pada ketika itu, maka apa peluang yang kedua dan apa pilihan yang kedua dan pilihan yang ketiga yang kita boleh grab, yang kita boleh dapatkan the opportunity itu. Yang ini yang paling penting para pelajar harus lihat
Ini saya teruskan dah. Ini contohnya kalau saya nak bawa pelajar untuk melihat bahawa pakej-pakej yang ada pada 27 Februari contohnya hampir kita tengok jumlah hampir 20 juta, pakej rangsangan ekonomi prihatin 250, pakej rangsangan ekonomi SME 10, pilihan jana semula 35. Jadi kalau kita lihat keseluruhan hampir 315 juta. Baik, pilihan jana semula ekonomi ni kalau kita lihat ada 40 inisiatif yang bernilai hampir 35 bilion. RM 10 bilion suntikan fizikal langsung kerajaan. Ada 3 teras utama. Pertama, memperkasa rakyat. Of course lah kita nampak bantuan-bantuan ada mahasiswa pun dapat bantuan itu kan. Orang perorangan dapat, family dapat, mereka yang tak kerja dapat, ibu tunggal dapat, something like yang berbentuk memperkasa rakyat untuk menjana semula ekonomi. Yang kedua, melonjakkan perniagaan. Ini insentif-insentif yang diberikan. Dan yang ketiga, merangsang ekonomi dengan memperkenalkan peluang-peluang pekerjaan termasuklah mereka yang berada di universiti, bagaimana suntikan dalam bentuk kewangan itu diberikan untuk contohnya seperti memberi nilai tambah kepada pelajar dengan develop dia punya certification, professional certification seperti artificial intelligence, AI dan sebagainya. Yang ini yang saya nampak peluang-peluang yang ada untuk graduan mengambil peluang ini supaya mencipta pekerjaan pada masa akan datang. Kalau kita lihat kalau boleh masuk dalam disebut sebagai penjana KPT CAP dalam berita tadi disebutkan Career Advancement Program di mana ada 3 elemen dalam Career Advancement Program ni melalui Kementerian Pengajian Tinggi dan semua graduan yang belum bekerja, yang belum disebut graduan yang dah tamat pengajian, yang belum bekerja lagi, sedang mencari pekerjaan, pastikan anda mendaftar dengan kementerian melalui agensi-agensi di bawahnya. Nanti saya akan sebut satu-satu agensi tersebut. Kenapa ini adalah peluang? Contohnya sebagai job matching and placement. Yang ini pelajar walaupun daripada universiti yang berbeza, daripada UPM, daripada UKM, daripada USM, daripada all universities, kita boleh daftar di situ. Disebut ada satu program disebut sebagai job matching and placement. Job matching and placement akan bantu saudara-saudari untuk match dengan bidang kerjaya ataupun pekerjaan yang sesuai dengan bidang pengajian di universiti. Kemudian and placement, kemudian ditempatkan satu tempat pekerjaan tersebut kerana majikan akan mengambil pekerja. At the same time akan ada elemen upskilling and reskilling punya program. Kemudian yang kedua ni saya rasa peluang sangat terbuka kepada mereka yang minat dalam bidang keusahawanan. Dan inilah satu peluang yang saya nampak peluang keusahawanan yang harus direbut oleh semua graduan. Kerana kalau kita lihat inisiatif-inisiatif yang terdapat dalam penjana itu ada peruntukan-peruntukan khusus bagi mereka yang ingin ataupun berkecenderungan terlibat sebagai seorang usahawan. Yang ketiga adalah gig ekonomi. Gig ekonomi ni sebenarnya satu pekerjaan yang mendapat sambutan dalam kalangan belia. Maksudnya mereka mencipta pekerjaan tu dari sudut minat yang mereka ada. Itu satu. Dan yang kedua saya nampak pekerjaan seperti GrabFood, Foodpanda dan sebagainya ni adalah satu peluang. Kerana kalau kita lihat dalam ekonomi kan, bakal-bakal graduan kan, kalau kita tengok sebelum daripada COVID-19 tu sebanyak 25% punca ataupun ekonomi berkisar dalam gig ekonomi ini. Right, 25%. Kebanyakan majoriti dalam kalangan belia berminat untuk terlibat dalam aktiviti ataupun perniagaan ataupun kerja sebagai dalam bidang gig ekonomi. Dan kalau kita lihat 25% daripada Mac sehinggalah Disember sekarang, saya jangkakan dia akan meningkat ke 30-35%, atau maksudnya sumber ataupun ekonomi dalam pasaran iaitu 35% mereka yang terlibat dalam kerjaya gig ekonomi. Mungkin mereka yang hilang pekerjaan, kemudian buat grup GrabFood, Foodpanda dan sebagainya. Dan 3 ini disediakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi kat situ ada website ni, jadi saya rasa bakal graduan boleh melihat dan boleh masuk dalam website ini untuk melihat apakah peluang-peluang yang ada untuk proses mencari pekerjaan. Yang saya sebut ada 3 kaedah ataupun 3 perkhidmatan yang utama, iaitu job matching and placement, kedua keusahawanan, yang ketiga gig ekonomi. Yang paling penting juga saya rasa kalau mereka yang masih berada di tahun akhir pengajian ataupun graduan yang telah tamat pengajian, rujuklah dengan pusat-pusat kerjaya yang ada, macam contohnya CHEM kan, Career Center, Employability dan sebagainya ni, untuk mendapat maklumat ataupun information yang tepat berkaitan dengan peluang-peluang pekerjaan. Okey, penjana KPT kalau kita lihat program ni kemajuan kerjaya Kementerian Pengajian Tinggi, salah satu program upskilling and reskilling di bawah plan penjana tadi melibatkan saya sebut tadi 100 juta
Jadi objektifnya adalah untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan. Nak pastikan semua graduan yang saya sebut tadi, kalau kata tahun 2019 kan, kalau saya ambil data 2019, sebab data yang terkini yang graduan 2020 belum ada lagi, belum dikeluarkan lagi. Kalau dilihat di situ hampir 300,000 graduan yang akan bergraduan. Kemungkinan 300,000 dan lebih kurang. Jadi kalau kat sini kita nak pastikan bahawa dengan adanya program penjana KPT ni nak tingkatkan kebolehpasaran graduan. Nah, itu antara hasrat universiti. Semua universiti nak memastikan kalau kita tetapkan sasaran tu 80%, 85% yang akan dapat pekerjaan. Dan mungkin kita kata nak lebih daripada tu. Tapi dengan isu pandemik COVID-19 ini, maka kita jangkakan ekonomi kita akan bergerak secara perlahan. Dan of course, tujuan ni adalah untuk mengurangkan pengangguran akibat COVID-19 ni. Dan yang ketiga adalah mengekal atau meningkatkan kemahiran pekerja yang hilang pekerjaan dalam tempoh pandemik. Contohnya bagi mereka yang hilang pekerjaan. Mungkin mereka sebelum tu expert dalam bidang sebagai seorang engineer, tapi hilang pekerjaan. Maka apakah pilihan yang kedua yang ada? Apakah pilihan yang ketiga yang ada? Jadi ini yang kita kata bagaimana kita nak melihat bahawa jika pilihan kedua yang ketiga itu kita kekurangan kemahiran, maka bakal graduan ataupun graduan mereka yang hilang pekerjaan harus memikirkan bagaimana nak meningkatkan kemahiran-kemahiran tersebut supaya kita boleh bersaing dalam pasaran pekerjaan. Jadi syarat-syarat itu termasuklah warga negara Malaysia, biasa, graduan Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti, graduan 2019 yang belum bekerja, dan graduan 2020 yang baru tamat pengajian Oktober hari itu, walaupun tak ada convocation kan, tapi layak memohon melalui portal yang ada kat bawah tu. Jadi boleh mendapatkan maklumat. Baik. Yang saya sebut tadi yang ketiga dalam penjana ekonomi adalah ekonomi gig. Apa gig? Jadi kerajaan merangka dan dasar mempromosi dan menyediakan sistem jaringan keselamatan sosial untuk ekonomi gig dan tenaga sektor tidak rasmi. Bermula Ogos 2020 akan membantu sekitar 30,000 pekerja ekonomi gig. Kita tengok kat jalan-jalan kan, GrabFood, Foodpanda. Tapi kalau dalam ekonomi gig ni yang mereka yang mempunyai kemahiran tinggi sikit seperti designer, fotografer dan sebagainya lah. Nampak. Jadi grant padanan bernilai 50 juta diperuntukkan kepada platform ekonomi gig yang mencarum pekerja gig bagi mereka yang keluar skim bencana berkeso dan skim aisaraan KWSP. Ini saya cepatkan. Baik, saya mengambil ringkasan matlamat belanjawan 2021 untuk kita melihat move forward. Kita berada pada bulan Disember sekarang. Disember. Hari ini 1 Disember. Hari ini 1 Disember. Esok 2 Disember. Kemudian kita akan bergerak sampailah habis tahun ini dan kita akan memasuki tahun 2021. Bagaimana graduan nak melihat dalam masa sebulan ini peluang yang ada dengan ditawarkan oleh kerajaan dan bagaimana graduan sendiri nak melihat bahawa bagaimana kemahiran itu perlu ditingkatkan. Jadi ini perlu match. Kerajaan telah menyediakan peruntukan, telah menyediakan satu dana untuk membantu graduan, tapi bagaimana graduan pula mempersiapkan diri bagi mendepani cabaran-cabaran dan halangan-halangan dalam pasaran pekerjaan. Yang saya akan sebutkan nanti ada dua lah yang kita akan beri tumpuan. Yang pertama adalah soft skill, yang kedua adalah hard skill. Bagaimana soft skill dan hard skill ni perlu dilihat keutamaannya, mungkin kita kata 5 tahun yang lepas berbeza dengan demand skill yang ada pada 2021 ini. Ini apa yang kita boleh lihat kat situ. Baik, berdasarkan ringkasan itu kita dengar nampak menarik kan, bila duit kita kan short term employment program MyStep ni menyumbang sebanyak 700 juta kan. Jadi kita fikir adakah kita graduan akan memperolehi manfaat daripada situ. Rugi sangatlah kalau kita tak dapat manfaat. Okey. Reskilling and upskilling ini memang bertepatan dengan graduan. Saya sebut sebagai bagaimana kita nak meningkatkan ataupun nak membentuk semula kemahiran-kemahiran kita ini melalui program ini yang di bawahnya MDEC, HRDF, KPT PACE dan ada beberapa agensi lagi yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan program tingkatan kemahiran reskilling and upskilling. Hampir 1 bilion. Dijangka akan memanfaatkan 200,000 pelatih. Kalau saya mengambil kira keluaran universiti pada tahun 2019 300,000, maksudnya hampir 70 to 80% manfaat akan diperolehi oleh graduan daripada seluruh universiti awam yang ada di Malaysia. Baik, termasuk universiti swasta. Kalau kita tengok statistik universiti swasta lebih kurang 140,000 keluaran setiap tahun. Jadi ambillah peluang ini. Jangan kita menunggu dan terus menunggu yang akhirnya sebab
untuk mendapatkan pekerjaan ni dia mesti search, dia mesti searching, dia mesti mencari, dia mesti mendapatkan, dia mesti berusaha dengan cara yang pelbagai. Sama ada kita nak bekerja dengan orang ataupun kita nak mencipta pekerjaan sendiri sebagai usahawan. Jadi ini antara cabaran yang perlu dilihat oleh bakal graduan ataupun graduan. Kemudian jaminan pekerjaan ini mungkin peluang pekerjaan baru melalui peningkatan kemahiran latihan semula yang saya sebut tadi, penambahbaikan program penjana kerjaya 2 bilion, dengar macam macam bilion-bilion dan sebagainya kan, kita fikir adakah kita akan dapat. Sebab tu saya kata kita jangan tunggu dan kita terus mendapatkan maklumat-maklumat ini. Jadi ini sedikit sebanyak tentang saya nak bawa pelajar untuk melihat bahawa peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan itu sangat banyak. Cuma melalui pusat-pusat kerjaya yang ada di universiti awam, maklumat ini boleh diperolehi dengan tepat, dan kadang-kadang kita buat matching di universiti sendiri dengan di mana pihak pusat kerjaya universiti membuat engagement dengan industri-industri untuk match and place. Maksudnya untuk dapatkan industri yang sesuai dengan bidang pengajian, kemudian place ataupun tempatkan graduan ataupun pekerja itu di pekerjaan yang sesuai. Jadi ini peluang yang ada. Okey. Jadi saya bukan stop, saya minta kalau ada soalan setakat ni ataupun pandangan dan komen yang mungkin saya boleh ambil dulu sebelum saya pergi kepada part yang kedua, bagaimana persediaan dan persiapan graduan untuk mendepani pekerjaan pada masa akan datang. Kalau ada soalan, ada tak? Silakan, post dia. Okey, Doktor, ada soalan yang kisahkan penambahan program penjana kerjaya ni yang menyebabkan RM2,000. Adakah semua NGO ataupun bank-bank buka untuk graduan ni? Tak berapa clear soalan dia. Okey, Doktor, penambahan program penjana kerjaya. Soalan di FB Live mengatakan adakah semua bank-bank memerlukan graduan-graduan yang baru keluar ni? Saya tak ada maklumat tentang perkara tersebut, tapi kita boleh semak selepas ini, insyaAllah. Nanti kalau ada masa saya akan semak sekejap dan saya akan jawab soalan yang ditanya tu, sebab dia berkaitan dengan bank-bank ni, sebab di luar daripada kawalan ataupun maklumat yang saya peroleh sekarang. Okey, Doktor, satu lagi. Banyak kita yang dah habis bakal-bakal graduan yang akan datang. Adakah penjana ni akan untuk bakal-bakal graduan? Ya, macam saya sebutkan tadi tu, antaranya yang saya sebut tadi tu untuk yang bakal graduan tahun 2019 yang belum bekerja dan graduan 2020. Maksud dia kata dua batch sekali lah. Batch yang grad pada tahun 2019, mungkin pada ketika itu mereka dah kerja, tapi disebabkan pandemik COVID-19 maka mereka hilang pekerjaan. Begitu juga graduan, of course yang paling yang terjejas juga adalah mereka yang baru bergraduan dan baru nak masuk ke alam pekerjaan. Ini yang kita katakan kos melibatkan 100 juta, di mana dia akan memberi manfaat kepada graduan yang akan bergraduan pada 2020. Sentiasa maklumat tu saya kena update lah daripada semasa ke semasa, dan saya rasa kalau kita sentiasa ada maklumat yang tepat daripada sumber yang sah, insyaAllah kita dapat mempersiapkan diri kita dengan peluang-peluang yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Okey? Silakan. Tak ada saya nak. Okey, Doktor, ni ada satu lagi soalan katakan pelajar ni telah habis sejak dia habis graduate 2012. Adakah dia boleh mohon untuk penjana ni? Boleh. Adakah penjana ni dikeluarkan semasa pandemik COVID? Adakah dia berhak untuk memohon penjana KPT ni? Boleh, sangat layak. Maksudnya dia bergraduan pada 2020 dan walaupun dia habis bulan 10 ke bulan 11 kan, sebab universiti tak sama kan, bulan 12 ke, maksudnya dia layak untuk memohon. Doktor, 2012 bukannya 2020. 2012. Okey, saya ingat 2020. Okey. Kalau 2012 kita kena semak balik dengan kementerian, mungkin dia ada inisiatif yang lain. Sebab kalau ikut daripada maklumat yang saya perolehi daripada kementerian, kalau ikut siapa yang layak memohon adalah graduan 2019 yang belum bekerja dan graduan 2020. Okey, bagi mereka yang sebelum itu lagi, dia tidak berada di bawah penjana KPT CAP, tapi di bawah inisiatif penjana yang lain. Sebab penjana ni dia bukan hanya untuk KPT saja. Dia melibatkan keseluruhan yang saya sebutkan tadi tu, yang melibatkan 40 inisiatif bernilai 35 bilion
untuk KPT saja pada ketika itu 100,000. 100 ya, 100. Kalau kita lihat kat sini 100 juta, 100 juta hanya untuk KPT saja untuk tackle 2 batch, iaitu batch yang grad tahun 2019 dan batch tahun 2020. Bagi mereka yang hilang pekerjaan, yang ini kita kata yang di dalam 3 teras utama tadi itu, teras yang pertama memperkasakan rakyat. Dalam memperkasakan rakyat ni ada beberapa elemen di mana mereka yang hilang pekerjaan, tak kisahlah dia graduan ke, dia keluaran universiti ke, dia bukan keluaran universiti ke, maksudnya peluang itu ada kepada mereka untuk mendapat semula pekerjaan. Dan termasuk juga merangsang ekonomi mereka yang terlibat dengan gig ekonomi ni. Ini yang saya sebut, antara akan membantu lebih kurang 30,000 pekerja ekonomi gig ni. Ini juga adalah penting untuk kita tahulah tentang peluang-peluang tersebut. Okey, kalau tak ada lagi, saya nak bawa ke part yang kedua hari ni. Saya kena tengok jam saya, takut saya terlebih. Saya 3.32, saya kena berhenti pukul 4.30 Betul silap dia 4.30 Ya betul, pukul 4.30. Okey, 4.30 Jadi kalau ada soalan-soalan dan pandangan tu silalah interrupt saya. Saya rasa saya tak ada masalah. Just petang ni nak sembang-sembang je Ni doktor, ada satu lagi soalan doktor daripada FB. Okey. Doktor, sekiranya kalau dia mempunyai masalah di universiti, adakah dia boleh memohon penjana? Ikutkan kalau di universiti banyak ada merit apa semua dan tak cukup lengkap, universiti tu tak boleh bagi satu sijil untuk dia walaupun dia graduate. Sijil apa maksud dia tak habis belajar ke, gagal belajar ke, kita tak sure lah benda tu kan. Tapi ya betul. Macam tu lah soalannya. Bila saya sebut graduan adalah mereka yang berjaya lulus dan mendapat ijazah lah, maksudnya kalau ijazah sarjana muda tu, ijazah sarjana muda lah. Tapi saya melihat beginilah, dalam walaupun kita kata itu inisiatif yang diberikan kepada Kementerian Pengajian Tinggi, tapi bagi mereka yang kita kata as a rakyat Malaysia, sebagai rakyat Malaysia, bukan graduan ke ataupun mereka yang tak ada sijil ke ataupun mereka lepasan SPM ke, pada saya melihat begini, bagaimana kita nak mengambil peluang yang ada untuk menjana ekonomi. Untuk menjana ekonomi, pertama kita nak fokus menjana ekonomi peribadi kita dulu. Okey, bila kita cakap itu, apakah peluang pekerjaan yang boleh kita cipta? Sama ada kita bekerja dengan orang ataupun kita bekerja sendiri. Maksudnya bina pekerjaan, create the job, buat perniagaan, mungkin buat bisnes, berniaga kecil-kecilan dahulu dan sebagainya. Cuma peluangnya itu ada. Mungkin dengan pinjaman yang diberikan, pinjaman daripada pihak bank. Jadi ini yang saya sebut sebagai peluang-peluang harus dilihat dalam bentuk yang kita grab apa yang ada di depan kita untuk survival. Kalau kita nak kata, dululah ada orang katakan kejaya ni by accident, ada yang kita katakan kejaya ni by mungkin kita kata by plan, by design. Maksudnya kita masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti, ambil bidang pendidikan, keluar jadi cikgu, jadi guru. Mungkin pada ketika itu okey, tapi bila kita dalam tempoh pandemik ini, mungkin by design begitu agak sukar untuk kita berhadapan dengan pasaran pekerjaan. Cuma apa yang kita harus lihat adalah bagaimana kita nak merebut peluang yang ada di depan kita tu. Kalau kita tengok apakah minat kita. Kalau kita kata kita tak nak, susah sangat nak bekerja dengan orang, bisnes pun banyakkan organisasi tutup dan sebagainya, mereka pun tak berminat nak mengambil pekerja. Saya nampak apa yang ada sekarang, bagaimana kita nak melihat keupayaan kita, kemahiran yang kita ada itu, bagaimana kita nak menggunakan kemahiran itu untuk mencipta pekerjaan. Mudah saja kalau kita lihat, untuk menjadi contohnya mereka yang terlibat dengan YouTuber sebelum ini, ataupun kita pandai buat design, ataupun kita pandai memasak, dan kita gunakan kemahiran memasak itu untuk mencipta pekerjaan dengan membuat perniagaan secara kecil-kecilan, dan sekarang ni kita banyak menggunakan online. Jadi saya nampak di sebalik pandemik ini, ada perkara positifnya yang kita perlu lihat adalah dia mempercepatkan kita sebut sebagai penggunaan ataupun aplikasi teknologi dalam kehidupan kita. Dalam arti kata yang lain, dia mempercepatkan Fourth Industrial Revolution. Kalau dahulu pensyarah-pensyarah ataupun cikgu-cikgu ataupun mereka-mereka yang dekat universiti ataupun kat sekolah mengajar dalam bentuk fizikal. Kemudian bila adanya pandemik ini, maka nak tak nak kita kena belajar benda baru, new thing tentang kemahiran teknologi dan sebagainya. Jadi saya nampak dalam urusan kehidupan seharian kita, banyak kita bergantung kepada teknologi. Ya, contoh mudah, hari ini saja kita boleh bersembang. Mungkin kita kata ada kawan kita yang bukan berada di Kuala Lumpur, yang bukan berada di Malaysia, yang mungkin ada di luar negara.
mungkin sama-sama untuk kita berbincang dan kita boleh sembang apa isu pada petang ni. Jadi saya nampak teknologi mainkan peranan yang penting. Sebab itu kan, antara salah satu kemahiran yang diperlukan pada tempoh ataupun kita kata during COVID-19 dan juga post COVID-19 ni adalah kemahiran aplikasi teknologi, bagaimana kita nak menggunakan dalam mencipta pekerjaan. Ada panggil tech savviness kan. Kadang-kadang mungkin hari ini saya belajar benda baru, iaitu menggunakan aplikasi Webex. Sebelum ni hanya dengan Zoom, dengan Meet, dengan Teams. Hari ini saya belajar benda baru. Jadi menunjukkan bahawa everyday, setiap masa kita akan belajar satu perkara yang baru dalam hidup kita. Yang ini yang kita katakan kematangan akan meningkat dan terus meningkat. Jadi itu keupayaan kita. Baik, saya nak masuk kepada part yang kedua ni, bakal graduan, untuk melihat, ya, kita tahu peluang dah ada, kerajaan dah sediakan, organisasi dah sediakan, komuniti dah sediakan. Bagaimana kita sebagai graduan nak melihat bahawa kelemahan dan kelebihan yang kita ada, contoh kalau kita tahu kita ada kelebihan tu, maka how to sustain kelebihan tersebut. Bagaimana kita nak sustain? Itu satu. Yang kedua, kita dapat identify yang kita ada kelemahan dan bagaimana kelemahan ini kita nak baiki. Dan kita nak tukarkan kelemahan itu pada satu perkara yang lebih positif yang akhirnya dapat menyumbang kepada kehidupan kita secara peribadi, keluarga, masyarakat dan seterusnya kepada negara. Tengok umur kita kat mana. Ini sebut career timeline. Ya? Kita dah melepasi zaman sekolah. Masuk umur 18 tahun dahulu, kita dah habis SPM. Kita dah masuk universiti. Umur 18 hingga 23 tahun. Dah habis universiti dah. Mereka yang berada di tahun akhir pengajian. Maka pada umur 23 atau 22 bersedia untuk bekerja. Bila kita sebut bersedia untuk kerja, apakah kelengkapan yang kita perlu sediakan, persediaan yang kita harus buat dari sudut emosi kita, dari sudut mental kita, dari sudut pemikiran kita kan? Bagaimanakah ia boleh menjana pekerjaan, mencipta pekerjaan ataupun kita bekerja dengan orang lain. Kemudian dalam tempoh itu mungkin kita dah bekerja, maka berlakulah kita kata satu tempoh yang panjang antara umur 23 hingga 60 tahun itu. Sama ada kita stable ataupun tak stable dalam pekerjaan kita dan sampai satu masa kita akan bersara. Itu mungkin lambat lagi lah. Bila kita cakap kerja pun belum dapat lagi, tapi nak bersara lah. Tapi maksud dalam erti kata lain bahawa pekerjaan itu adalah gaya hidup. Bagaimana kita reflect kepada kehidupan kita sekarang. Okay, now, saya nak fokus kepada dua perkara yang kadang-kadang kita akan buat pilihan. Satu, job seeker, kita sebagai pencari kerja. Satu lagi, job creator. Bagi mereka yang minat untuk menjadi usahawan ataupun membuka perniagaan ini, maka kita harus lihat apakah kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk menjadi job creator. Dan kalau kita untuk menjadi job seeker, dan apakah keupayaan yang kita ada dan kemahiran yang kita ada untuk memastikan bahawa kemahiran itu match dengan demand dalam pasaran pekerjaan. Jadi kita lihat, kalau 5 tahun yang lepas, mereka yang graduan dengan mereka yang bergraduan tahun 2020, kemahiran mereka berbeza, keperluan kemahiran itu berbeza. Maka bila keperluan kemahiran itu berbeza, maka sebagai seorang graduan harus memikirkan daripada sekarang, apakah persiapan yang dia harus lakukan. Sebab itu melalui program reskilling and upskilling itu, banyak kemahiran-kemahiran baru yang diperkenalkan, termasuklah sertifikat, professional certificate dan sebagainya. Yang inilah yang perlu kita lihat apakah kemahiran-kemahiran tersebut. Baik. Okey, ada dua yang saya nak ajak untuk kita lihat. Yang satu disebut sebagai soft skill dan satu lagi adalah hard skill. Dalam soft skill ni, kalau kita lihat dalam tempoh pandemik COVID-19 dan mungkin dia akan berterusan sampai post COVID-19, iaitu yang pertama adalah creativity. Bila kita sebut creativity ni, bagaimana kita untuk melihat suatu peluang pekerjaan tu dalam bentuk yang kreatif. Mencipta, contoh tadi pandai buat kek. Dia pandai buat kek. Tapi dia buat kek itu berbeza sikit dengan orang lain. Uniqueness tu ada. Bagaimana kek yang dihasilkan, kemudian disesuaikan dengan siapa permintaan yang, maksudnya siapa yang akan beli kek itu. That's a creativity. Jadi kita kena lihat bahawa para pelajar perlu menguasai kemahiran ini untuk memastikan kita relevan dalam proses untuk mencari pekerjaan. Dan kadang-kadang majikan akan melihat ini sebagai salah satu nilai tambah kepada para pelajar selain daripada pencapaian akademik yang kita perolehi every semester sebelum ni. Yang kedua adalah persuasion. Jadi kita perlu juga mempunyai kemahiran bagaimana menggunakan komunikasi kita, berinteraksi dengan orang. Kerana apa? Kita bekerja ni kita akan melibatkan interaksi. Walaupun kita bekerja dengan objek, dengan komputer, dengan mesin dan sebagainya,
tapi secara tak langsung kita akan juga bercakap, berinteraksi, mungkin kita jadi bos, mungkin jadi pegawai, mungkin kita nak cakap dengan majikan kita. Semua ini memerlukan kemahiran persuasion. Yang ketiga adalah collaboration. Collaboration ni juga penting dalam kita berinteraksi tadi, bagaimana kita menggunakan kemahiran-kemahiran komunikasi kita, how to mengurus konflik kita, kan? Jadi ini juga penting yang ketiga. Dan yang keempat adalah kemahiran adaptability. Ini saya rasa kemahiran yang sangat penting juga dalam kita berhadapan dengan new norm, norma yang baru, yang dahulunya bekerja dalam bentuk fizikal. Kita pergi kerja ke office, kita ada bilik dan sebagainya. Tapi sekarang ni work from home. Dilihat dari sudut output saja, bagaimana hasil yang kita hasilkan dalam pekerjaan kita itu, dan kemahiran adaptability, keupayaan kita untuk menyesuaikan dengan persekitaran kerja itu, maka ini dilihat oleh majikan. Kalau ini kita ada, insya-Allah kita dapat relevan dalam pasaran pekerjaan kita. Dan yang kelima adalah penting juga, yang saya akan detailkan nanti di slide yang seterusnya, adalah berkaitan dengan emotional intelligence. Bagaimana kita mengurus emosi kita. Pada masa yang sama kita tahu emosi kita sekarang macam mana. Of course, kalau saya tanya kan, daripada 1 sampai 10 tahap kebimbangan tentang pekerjaan anda, 1 sangat tidak bimbang, 10 sangat bimbang. Jadi bolehlah buat dekat chatting, ruangan chatting dekat Facebook tu, boleh tulislah nombor 1 ke, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ataupun nombor 10. Daripada 1 hingga 10 tahap kebimbangan, 1 sangat tidak bimbang, 10 sangat bimbang. Jadi bolehlah tulis kat situ kan. Jadi saya tak boleh nampak sebenarnya. Cuma yang saya nak ni, kita ada kebimbangan, tapi bagaimana kita nak mengurus emosi kita tu supaya kebimbangan itu, 1, tidak terlalu tinggi, tidak over. Yang kedua, dia tidak mengambil tempoh masa yang panjang. Sebab kalau kita bimbang kan, esok contohnya ada exam, kita bimbang esok nak pergi interview, kebimbangan tu ada, tapi kalau dia over kebimbangan tu buatkan kita hilang tumpuan. Kefungsian hidup kita dah mula terjejas. Makan minum kita, tidur kita, mungkin komunikasi kita dengan rakan sebaya, dengan ibu bapa dan sebagainya juga akan terjejas. Ini yang kita kata kemahiran mengurus emosi itu adalah sangat penting. Baik, yang sebelah kanan saya itu adalah ada 10 kemahiran hard skill ataupun kita sebut sebagai kemahiran dalam bentuk yang teknikal. Seperti kalau kita tengok semua kemahiran-kemahiran daripada 1 sampai 10 tu berkaitan dengan teknologi. Blockchain, cloud computing, analytical reasoning, AI, UX design. Walaupun saya pun kadang tak tahu apa benda tu. Tapi inilah yang kita harus lihat, bagaimana kita nak jadikan ia sebagai satu nilai tambah dalam kehidupan kita berkaitan dengan teknologi. Business analysis, affiliate marketing, sales, scientific computing and video production. Okey, bagaimana kita nak dapatkan kemahiran ni? Okey, universiti menyediakan. Di tahun akhir pengajian, mereka yang graduan 2020 ni memang ada program-program yang khusus bagi meningkatkan keupayaan ataupun nilai tambah dalam kemahiran-kemahiran yang saya sebut, especially berkaitan dengan hard skill. Yang soft skill ni mungkin pelajar dah perolehi daripada first year lagi ataupun daripada sekolah menengah lagi sampailah habis universiti. Maka secara tak langsung graduan melihat bahawa elemen soft skill ni ada dalam diri. Kalau dahulunya dalam kelas rajin bertanya, suka bercakap, suka buat presentation, terlibat dengan aktiviti co-curriculum, secara tak langsung 5 soft skill yang diperlukan pada during COVID-19 ataupun post COVID-19 ini secara tak langsung dia develop. Cumanya isunya adalah confident level kita. Bagaimana kita yakin untuk menggunakan kemahiran-kemahiran tersebut. Dan kalau mereka yang tak mengambil peluang semasa belajar di universiti, maka sekarang kena buat sesuatu untuk meningkatkan dengan mengambil kursus-kursus pendek yang ada di mana-mana universiti, ataupun kita kata program-program yang seperti Hari Kerjaya, Karnival Kerjaya dan sebagainya tu. Dan ini juga merupakan salah satu, webinar ni juga merupakan salah satu daripada program untuk kita meningkatkan kemahiran kita, especially berkaitan dengan awareness ataupun knowledge kita berkaitan dengan proses untuk mencari pekerjaan. Baik, job skill. Doktor? Ya. Okey, sorry, minta maaf mengganggu doktor. Okey, kita tengok pada ruangan komen doktor, banyak yang mengatakan ada 8, 7 dan 10 yang dari doktor tanya tadi. Adakah ini sesuai dalam masa sekarang ataupun tidak doktor? Okey. Apa pendapat doktor? Thank you. Kalau kita lihat 2013 World Economic Forum mencadangkan ada 10 kemahiran yang diperlukan pada
pada abad ini lah, maksudnya 2020 dan ke atas. Itu sebelum pandemik COVID-19. Kalau kita tengok adaptability termasuk, creativity termasuk, cuma persuasion tak ada dalam yang saya sebut yang 10 kemahiran yang diperlukan tadi tu. It's okay. Ada yang kata 10, yang ada yang kata 8. Itu bergantung kepada research yang mereka buat di negara mereka dan sebagainya. Ini pun juga saya ambil dalam salah satu research yang dibuat di luar negara. Tapi kalau kita lihat tentang pandemik COVID-19 ni, bukan dia berlaku pada Malaysia saja. Dia berlaku pada seluruh dunia. Dan semua negara berhadapan dengan perkara yang sama. Jadi secara tak langsung ekonomi kita dengan ekonomi negara di luar negara dan sebagainya terkesan. Bila terkesan, dia menjejaskan hampir kita kata keseluruhan ekonomi dan akhirnya ekonomi bergerak secara perlahan. Bila ekonomi bergerak secara perlahan, secara tak langsung juga kita sebagai graduan untuk melihat bagaimana kita nak beradaptasi dengan normal yang baru ini. Contohnya pekerjaan dulu, kalau kita nak cari kerja kita kena hantar resume, kalau kita nak pergi kerja kita kena email, kalau kita nak pergi kerja kita kena pergi Carnival Kerjaya secara fizikal ataupun kita pergi ke organisasi itu interview secara fizikal. Tapi sekarang keadaan dah berubah. Keadaan dah berubah. Maksudnya bila kita kata keadaan dah berubah, maka semua perkara itu memerlukan kita mahir dalam teknologi. Kalau dahulunya kita membuat resume secara writing, sekarang ni kita buat video resume. Jadi ini yang kita katakan apa sahaja keperluan semasa itu dan keperluan pada masa akan datang itu dan kemahiran dia terus berubah. Yang akhirnya kalau kita lihat kat sini, graduan harus melihat daripada 5, contohnya ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 8, salah satu yang tak ada kat sini adalah critical thinking and then problem solving. Dalam 2013 World Economic Forum menyatakan critical thinking and problem solving juga sangat penting. Tapi kalau kita lihat dalam emotional intelligence ni dia ada elemen problem solving. Mereka yang boleh mengurus emosi dengan baik, bukan sekadar boleh urus emosi, mereka ada satu lagi kemahiran dalam emotional intelligence ni adalah self-regulation. Nanti saya ada slide saya berkaitan dengan self-regulation, bagaimana kita boleh mengurus emosi kita, at the same time kita boleh mengurus emosi orang lain, dan yang ketiga kita kena ada resilience. Itu yang paling penting. Kadang-kadang resilience ni penting, coping skill kita kan. Bila kita berhadapan dengan satu masalah, contohnya tak dapat kerja, kita bimbang kan? Bimbang ataupun kita hilang pekerjaan, nak cari pekerjaan yang baru, pekerjaan yang suit ataupun yang match dengan kita. Jadi akhirnya resilience penting. Bagaimana coping skill kita untuk bounce back, bangun semula, face the problem, solve the solution, cari selesaikan masalah itu, dan akhirnya kita dapat new method, new strategy, new teknik, dan akhirnya kita dapat pekerjaan. Jadi isunya asal sekarang ni bagaimana kita nak melihat kelebihan yang ada dalam diri kita dengan peluang yang ditawarkan oleh pihak kerajaan, pihak organisasi swasta, pihak komuniti dan sebagainya. Ini yang paling penting. 8 ke, 10 ke kemahiran, 20 kemahiran ke, itu tak ada isu. Yang paling penting bagaimana kita nak melihat kemahiran yang diperlukan pada during COVID-19 dan juga post COVID-19 ni yang boleh kita tingkatkan. Baik, ada juga yang mengatakan ada 2, 3, 6, ada 7. Ini saya ambil satu kajian dekat luar negara juga. Dia kata ada job skill to succeed in post coronavirus. Maksudnya kita tak tahu bila, tapi saya melihat bahawa bila cakap post coronavirus ni during masa kita dalam peringkat pemulihan ni juga, maka ada 7 ni juga kita harus lihat kemahiran yang perlu kita kuasai. Yang pertama, adaptability and flexibility. Jadi kalau kita tengok dia kata adaptability, dia tak sebut sebagai flexibility, tapi dua ni saling berkaitan. Kenapa? Bila kita nak buat penyesuaian dalam normal baharu ni, kita kena ada flexibility. Apa maksud flexibility? Kita fleksibel dalam urusan kita nak cari kerja. Contohnya, kalau dahulu kita terpaksa kena email dulu, hantar resume, sekarang mungkin bukan begitu lagi. Mungkin dengan menyertai peluang-peluang yang diberikan oleh kerajaan dalam penjana itu, maka kita nampak bahawa flexibility itu berlaku. Contohnya tak perlu lagi interview ataupun dia just buat one interview sahaja ataupun dia kata hantar video resume sahaja. Jadi ini yang kita katakan adaptability and flexibility. Termasuklah juga kita kata bekerja daripada rumah, work from home. How to balance antara kita kata kehidupan peribadi kita, kehidupan keluarga dengan kerja daripada rumah. Yang kedua adalah tech savviness. Tech savviness yang saya sebutkan tadi itu adalah keupayaan kita, kemahiran kita untuk menguasai teknologi sekarang ni. Hari ini saya kata saya belajar satu benda baru, Webex. Kan, Webex. Yang sebelum ni saya guna Zoom, Meet, Teams saja. Tapi bila saya ajar Webex saya tanya host dia. Bila saya nak tukar background kat belakang kan, boleh kita choose virtual background kan.
Dia kata tak Ya, boleh. ya, betul. Rupanya saya belajar benda baru. The new thing. Bagaimana teknologi itu berperanan untuk mengurus kehidupan kita. That's a tech savviness. Begitu. Ni doktor, kami pun ada belajar benda baru doktor dalam dalam komen-komen yang kami dapat. Tadi doktor bagi soft skill tu ada 5. Tapi saya rasa diorang ni menambah untuk menjadikan sampai 8. Bagus. Boleh tak ulang? Ada yang termasuk tiga kan gitu. ada 3K. Maksudnya kelas, katil, kafe. Kelas? Soft skill. Okey, dan yang doktor bagi tahu dalam slide doktor ada 5 hanya soft skill. Okey. Bila kami tengok dalam komen-komen yang diberi oleh yang lihat live kami, ada terdapat lagi 3 lagi yang mungkin saya rasa doktor tertinggal kot. Oh ya, yeah. Apa benda tu? Iaitu ialah 3K lah, kelas, katil dan kafe. Kelas 3K, satu kelas, katil okey. dan Okay. kafe. Alright, okay, good. Alright, good. Itu yang saya pun cari di manakah ada timbul doktor yang lebih pengalaman pun ada bagi 5 saja. Tapi itulah graduate kita yang berkaliber dan bagi kita idea untuk menambahkan lagi ni. Saya rasa lah. Good. Untuk dah. Tak apa, it's okay. Betul lah kelas, katil dan juga kafe. Jadi betul lah, sebab tu bila dalam kelas, dalam kuliah kan, kita belajar daripada rumah. Duduk depan komputer, ada yang duduk atas katil, mungkin kadang-kadang dekat kafe. That is a platform. Kita sebagai satu platform bagaimana kita nak deliver keupayaan kita, bagaimana kita nak belajar perkara baru kan. Jadi saya rasa tak ada isu kat situ kan. Jadi apa tadi saya pun belajar benda baru, kelas, katil dan juga kafe kan. Bagus juga kan. Okey, yang ketiga adalah creativity and innovation. Sama juga tadilah, we need to creative. Kalau mereka yang nak mencipta pekerjaan, nak menjadi seorang usahawan, we need to creative. Kita kena ada creativity ni dan juga kena ada innovation. Innovation maksudnya based on the product, apa yang kita nak hasilkan. Macam saya kata tadi kan, kalau you pandai buat kek, you pandai buat kuih, you pandai masak western food dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ini yang kita kata creativity and innovation dalam kita nak mencipta pekerjaan itu berdasarkan minat kita. Satu. Yang kedua berdasarkan apakah kemahiran yang kita ada. Yang ketiga berdasarkan kita panggil creativity and innovation. Maksudnya produk yang kita nak hasilkan itu mungkin berbeza dengan orang lain. Perbezaan ataupun uniqueness itulah yang membuatkan mungkin kita dapat pasarkan produk kita itu sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi ini yang saya nampak kelebihan-kelebihan. Saya nampak di universiti, contohnya pelajar tahun 1 lagi, mereka terlibat dengan keusahawanan. Ada jual perfume contohnya. Dia jual alat solek contohnya. Jadi semua ini bermula dengan minat. Kemudian diteguhkan lagi dengan peluang-peluang yang ada, inisiatif yang diberikan oleh pihak universiti, kemudian bantuan oleh kaunselor kerjaya dekat pusat kerjaya dan sebagainya, dan diteguhkan oleh parent ataupun ibu bapa. Jadi semua ini dia akan menjadi satu bentuk galakan kepada para pelajar untuk mendapat peluang pekerjaan yang ada di depan mata kita. Baik, yang keempat adalah critical thinking yang saya sebutkan tadi, bagaimana kita menggunakan pemikiran kita dalam bentuk yang kritis, digital and coding skills, leadership of course. Ini sangat penting. Saya rasa para pelajar dekat universiti telah diberikan kemahiran ini, kemahiran kepimpinan, sama ada dalam bilik kuliah, sama ada dalam aktiviti co-curriculum, di college kediaman, di fakulti, di kampus dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah emotional intelligence, sama juga yang saya sebutkan tadi, yang kalau kita tengok dalam 5 soft skill tadi tu dia ada disebut sebagai emotional intelligence, bagaimana mengurus emosi kita. Baik. Saya nak bawa ada masa lagi tak? Sekejap Okay, saya akan berhenti pada pukul 4.10 minit sebab saya nak bagi ruang untuk saya bersoal jawab dengan rakan-rakan Facebook. Bila kita cakap tentang emotional intelligence, kenapa saya walaupun dia berada di bawah sekali, kalau kita lihat dalam job skill to succeed in post coronavirus, kemudian dalam top 5 soft skill, dia berada di bawah, tapi itu bukan ranking. Yang saya nak kata dia satu perkara yang penting kerana apa? Dia kata apa? Emotional intelligence is ability to identify our own emotion and those of others. Pertama, kadang-kadang kita bangun pagi kan, kita boleh identify tak apakah emosi kita pada ketika itu. Marah, sedih. Kadang-kadang kita mix feeling. Kadang-kadang ada satu ketika itu kita mix feeling, tak tahu. Kita bimbang. Bimbang tentang apa? Kadang-kadang orang kata, aku bimbang tentang pekerjaan. Everyday terfikir tentang kerja. Asyik fikir kerja, nak kerja mana, kerja bila, fikir tentang macam mana nak bayar hutang, right?
It's all about macam mana keupayaan kita untuk mengenal pasti emosi kita pada ketika itu. Ketika sekarang ni kalau saya tanya kan, rakan-rakan Facebook kan, mungkin boleh tulis kat ruang chatting tu, apa perasaan anda sekarang? Gembira? Mesti kalau kita gembira, ada sebabnya kan? Sedih ada sebabnya kan? Bimbang ada sebabnya kan? Jadi kita nyatakan disability keupayaan itu bukan sekadar kita dapat kenal pasti emosi kita, yang kedua kita mengenal pasti emosi orang lain. Orang lain ni siapa? Kawan kita, family members, ibu ayah, adik-beradik, jiran kita, pensyarah kita, majikan kita, kalau kita bekerja, rakan sekerja kita. Ini penting untuk kita develop yang disebut sebagai emotional intelligence ataupun EI ni, supaya kita dapat mengurus emosi kita dengan baik. Bukan sekadar kita kenal pasti, yang kedua to self-motivate ourselves and know how to monitor our emotion and those of people around us. Kadang-kadang penting kan, sebab tu kadang-kadang kita fikir, kenapa aku asyik nak bergaduh dengan kawan aku kan? Kenapa asyik bila kerja je asyik nak bergaduh dengan majikan kan? Jadi kalau kita tengok emotional intelligence ni, dia ada 4 elemen yang perlu ada dalam diri seseorang. Yang pertama adalah understanding emotion. Jadi nak understanding emotion ni, kita understanding emotion kita. Emosi kita sekarang sedih, gembira, kita faham dulu. Yang kedua, kita faham emosi orang lain, dengan siapa kita sedang berinteraksi, right? Dengan bos kita, dengan majikan kita, dengan rakan sekerja kita, dengan parents kita, dengan adik-beradik kita, right? Kita faham emosi mereka. Kemudian bagaimana bila kita dah faham emosi kita faham emosi orang lain, maka bagaimana kita nak menggunakan using the emotion. Nak menggunakan, tunjukkanlah emosi tu. Kalau sedih kan, mesti kita tunjukkan emosi tu, tak boleh simpan kan? Kalau kita gembira, kena tunjukkan emosi tu. Kemudian kita manage the emotion, uruskan dengan baik, dan kita uruskan dengan baik. Kalau kita rasa marah, macam mana kita nak uruskan emosi marah. Ada orang bila dia marah, dia buat apa ya? Dia tumbuk dinding ke, ataupun dia buat apa lagi? Dia pandu kereta laju-laju ke. Jadi kita tak nak begitu. Jadi how to manage the emotion dengan cara yang baik. Kalau kita gembira pun, macam mana kita nak manage emosi kita? Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat, how to perceive the emotion kita. Jadi inilah yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk memastikan you sentiasa adapt dan fleksibel dengan tempoh COVID-19 ini, untuk melihat peluang pekerjaan itu sebagai satu, kita kata, opportunity yang harus direbut sekarang. Tak boleh tunggu-tunggu lagi dah. Kalau kita nak tunggu untuk jawatan yang kita kata match dengan bidang pengajian kita, mungkin pada ketika itu jawatan itu dah freeze ataupun dibekukan sekejap disebabkan ada isu-isu kaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Kita harus lihat apakah peluang kedua, peluang ketiga dan sebagainya untuk kita ambil ia sebagai satu kerjaya yang kita boleh ceburi. Baik, dalam aspek of emotional intelligence ini ada 2 benda yang saya sebutkan tadi, iaitu self-awareness and social awareness. Self-awareness ni apa? Self-awareness ni keupayaan kita untuk memahami diri tu. Disebut sebagai intrapersonal skill. Kadang-kadang kita kan, bila kita tak bersetuju dengan orang tu kan, kita rasa apa? Kita rasa Allah tak bestnya kan? Kita rasa macam tak boleh terima pandangan orang. Jadi intrapersonal ni adalah bagaimana kita nak urus diri kita supaya kadang-kadang pandangan orang lain tu kita boleh terima walaupun kita tak bersetuju. Itu dia pergi pada yang kedua kemahiran tu, interpersonal. How to kita nak respon balik, nak berinteraksi balik dengan orang tersebut dalam komunikasi yang mungkin kadang-kadang berbeza-beza kan. Dan yang ketiga adalah adaptability, itu dalaman lah, self-awareness. Dan yang keempat adalah resilience, penting ya. Okey, saya rasa nanti rakan-rakan Facebook bolehlah tengok, saya tak explain detail tentang perkara ni, social awareness dan sebagainya. Okey, jadi saya nak bagi peluang untuk soal jawab. Sebelum tu, boleh jawab dulu soalan ni. Boleh nampak tak? Sebab bila saya cuba nak ni, dia tak keluar. Okay, saya besarkan sikit. Boleh jawab tak soalan? Soalan ni, instrumen ni berkaitan dengan resilient. Kita nak tengok kan, bila kata tadi, bila saya tanya bimbang tu tahap 1 sampai 10 tu, apakah skillnya? Jadi saya nak tahulah macam mana kan dengan bimbang yang ada tu, tahap kebimbangan itu, rakan-rakan boleh face the problem, cari solution, that's what resilient kan, keupayaan kita, daya tindak kita untuk menyelesaikan satu masalah. Ada 6 item ni, boleh jawablah. Item nombor 1 ni Doktor. Ya. Okey, cuba doktor besarkan sikit. Mungkin boleh baca dalam FB ke apa, sebab dia tak berapa besar tu. Okey, saya besarkan tu. Alright. Doktor cuba tekan dekat bawah tu, dekat PowerPoint tu.
dia tak nak keluar. Jadi saya terpaksa kena dia tak nak keluar. Saya pun hairan kenapa jadi macam tu. Okey, tak apa. Okey, cuma doktor hanya besarkan sikit supaya semua yang nampak boleh baca dan boleh isilah. Okey, boleh nampak tak? Jawabkan dulu. Contohnya ikut skala ni, saya mudah untuk bangkit semula selepas mengalami suatu kesukaran. Kalau 1 skill itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak pasti, 4 setuju, 5 sangat setuju. Macam inilah doktor, kita saya tengok soalan doktor ni, saya mudah untuk bangkit semula selepas mengalami suatu kesukaran. Kesukaran tu daripada mana doktor? Daripada kerja ke ataupun dari stres daripada family sendiri ke ataupun macam mana you pandemik ni kita dah asyik di rumah je kan, tension buat tu. Reflect balik pada diri sendiri, tak kisahlah isu bekerja ke, kehidupan peribadi ke, relationship dengan ibu ayah ke, ataupun dalam keluarga ke kan. Saya mudah untuk bangkit semula selepas mengalami sesuatu kesukaran, anything. Kesukaran tu maksudnya anything. Kesukaran dalam belajar, kesukaran dalam cari pekerjaan. Jadi you boleh reflect diri sendirilah tentang soalan ataupun item tersebut. Okay? Boleh jawab sekejap je. Cuba doktor tolak ke atas sikit sebab 1 sampai 5 je nampak. Mungkin nombor 6 tak nampak. Okay, nombor 6 tak nampak Okay, tu. Alright. Okay, clear tu. Baik. Okay tu, ada sambil kita menunggu mereka ni menjawab soalan-soalan yang doktor bagi. Okay. Ada di sini mengatakan bertanya, sekiranya saya OKU, saya berminat untuk membuat kek di rumah. Tapi musim sekarang ni pandemik, di rumah saya ada PKPD. Macam mana saya nak exposekan saya punya usahawan tu ataupun perniagaan tu? Alright. Kalau kita kata PKPD ni perintah kawalan diperketatkan, maksudnya dalam daerah tu kan, maksudnya daerah tu dia tak keluar pun tak boleh, orang nak masuk pun tak boleh. Jadi saya nak respon kepada saya sebutkan tadi lah tentang tech savviness itu. Jadi apa yang perlu dibuat adalah bagaimana nak utilize teknologi dalam nak memasarkan produk tadi. Jadi banyak channel yang boleh digunakan, mungkin kita kata melalui Facebook, Twitter, Instagram, ataupun minta kawan untuk promote, ataupun menggunakan WhatsApp group dan sebagainya. Jadi semua ini, saya ambil satu contoh. Masa PKP dulu, masa mula-mula March, ada seorang dekat saya punya perumahan ini, ada seorang ni dia lepasan SPM. Dia baru habis SPM yang last year punya, bukan yang tahun ni sebab belum SPM lagi. Jadi dia memang belum bekerja lah, dia belum kerja. Pada ketika itu dia buat apa tau? Dia buat satu poster, very simple poster. Dalam poster tu dia masukkan apakah servis yang ditawarkan. Salah satu servis yang ditawarkan adalah membeli dan menghantar barang. Maksudnya dia mengambil order daripada penduduk setempat dan kemudian dia akan pergi ke kedai yang berdekatan, dia akan beli barang tersebut, kemudian dia akan hantar. Sebelum tu dia ambil duit dululah daripada orang tersebut. Jadi maksudnya dia deliver barang-barang keperluan asas seperti minyak masak, tepung, gula, bawang. Walaupun kita nampak pekerjaan tu simple, tapi dalam tempoh sebulan tu, daripada Mac ke April sahaja, pada ketika tu kan orang semua tak keluar. Job dia dapat sangat banyak. Jadi maksudnya tu saya kata, adanya kemahiran creativity and innovation, bagaimana dia memikirkan, kita kata think out of the box. Saya pun kadang-kadang tak terfikir. Bila dia buat seorang, orang lain buat sama. Maksudnya, itu saya kata, apa sahaja kita buat ni kita harus tunjukkan yang akhirnya dia akan menjadi satu pekerjaan. Dia hanya memerlukan motor dan juga minyak lah kan untuk nak bergerak ke sana dan ke sini. Tapi dia buat dalam lingkungan kawasan perumahan saja yang tak keluar ke jalan besar dan sebagainya sebab ada isu lesen kan. Jadi saya tanya ni, bulanan dia dapat memang agak tinggi lah. Jadi ini yang kita sebut sebagai peluang itu ada di depan kita dan bagaimana kita nak merebut peluang tersebut. Okey, dah jawab semua ni. Baik, untuk soalan nombor 2, nombor 4 dan nombor 6 kena tukar ataupun rekod. Kalau you jawab 1, dia adalah 5. Soalan nombor 2, nombor 4 dan nombor 6, kalau jawapannya adalah skornya 1, yang sebetulnya adalah 5. Kalau jawapannya 2, yang sebetulnya adalah 4. Kalau 3 tu 3 lah. Tapi kalau jawapannya 5, yang sebetulnya adalah 1,
Kalau jawapannya 4, yang sebetulnya adalah 2. Kena replace, kena tukar kedudukan. 5 kepada 1, 4 kepada 2, 1 kepada 5, 2 kepada 4. Kemudian total score. Total score maksudnya katakan kalau item 1, you pilih 5, alright. Item nombor 2, you pilih 1. Tapi bila kita replace 1 jadi 5, 5 tambah 5, 10. Lepas tu tambah dengan item yang nombor 3, soalan nombor 3, 4, 10 tambah 4 jadi 14, sampailah seterusnya sampai 6 item ni. Kemudian bahagikan dengan 6. Kalau dapat 20 bahagi dengan 6. Dan interpretation ataupun level kat bawah tu boleh tengoklah. Okey, 1 hingga 2.99 skor min yang low resilience, 3 hingga 4.30 normal resilience, 4.31 hingga 5 high resilience. Mereka yang mempunyai resilient yang tinggi is good, try to maintain, sustain cantik-cantik. Bila kita diuji dengan masalah-masalah lagi, that is your strength. Macam mana you melihat masalah itu sebagai satu peluang, right? Bagi mereka yang dapat normal resilient is good, tapi berhati-hati. Kadang-kadang kita perlukan bantuan dan sokongan orang lain ketika kita berhadapan dengan masalah. Kita tahu siapakah mereka yang boleh bantu kita. Kita sebut sini mungkin bagi mereka yang graduan ni mak ayah, especially mak ayah, ataupun rakan sebaya, jiran tetangga, mungkin pesyarah, mungkin kaunselor dekat universiti ataupun kaunselor dekat sekolah yang normal resilient. Bagi mereka yang low resilient ni, ini kita perlu bantuan. Actually bagi mereka yang dapat rendah sangat ni, antara skor 1 hingga 2.99, saya cadangkan jumpalah dengan mereka yang pakar, dengan expert, iaitu kaunselor ataupun psikologis untuk bantu bagi meningkatkan keupayaan anda untuk berhadapan dengan satu masalah dengan baik dan dapat mengatasi masalah itu. Dan mungkin pada masa-masa yang akan datang, kadang-kadang kita akan diuji lagi dengan ujian-ujian yang tertentu. Dengan adanya kemahiran ataupun resilient yang tinggi, kita mampu untuk berhadapan dengan masalah itu dengan baik, insyaAllah. Baik, ada soalan lagi, Rustia? Okey doktor, mereka tengah isi yang doktor bagi ni. Oh, tengah isi. Ada yang low tengah buat kira-kira doktor. Oh, tengah kira. Alright. Okey, kira dulu lah. Saya. Total score bahagi dengan 6. Kalau dapat 20 bagi dengan 6 lah. Kalau 25 bagi dengan 6. Bagi saya lah tu, saya rasa pada pendapat doktor lah, masih musim sekarang ni macam mana kalau normal doktor? Yang sesuai antara 3 tu. Ya. Saya rasa setiap orang kalau it's a normal, biasa. Sebab pandemik COVID-19 ni tak pernah berlaku dalam hidup kita. That's extraordinary. Maksudnya kita berhadapan dengan satu isu yang bukan saja terjejasnya yang saya sebut graduan saja. Semua sektor. Mereka yang dah bekerja terjejas, keluarga terjejas, isu sosial, politik juga terjejas, negara terjejas. Jadi kalau mereka yang dapat normal tu, saya kata tadi, kita perlukan bantuan. Bantuan daripada mana? Yang saya sebut tadi lah. Kerajaan dah bagi bantuan dalam bentuk dana-dana, inisiatif-inisiatif yang ada. Maka peranan kita sebagai individu, sebagai graduan, bagaimana kita nak grab the inisiatif tersebut supaya kita tidak ketinggalan. Sebab dalam dunia sekarang ni kita harus compete. Kita kena bersaing. Kadang-kadang kita bukan bersaing dalam negara saja, tapi kita terpaksa compete dengan rakan-rakan di luar negara pun. Jadi ini yang kita sebut sebagai bantuan-bantuan yang diberikan itu dengan adanya resilient kita yang normal ini, dan saya rasa itu satu perkara yang biasa kepada setiap graduan kerana adalah merupakan salah satu proses transition antara zaman belajar dengan zaman bekerja. Sebab selepas itu mungkin kita akan belajar benda-benda baru dalam pekerjaan, tentang kemahiran baru dalam pekerjaan, bagaimana nak adapt dengan pekerjaan yang jauh daripada tempat tinggal kita, bagaimana kita nak belajar job-job atau kita tugas-tugas dalam pekerjaan yang baru itu. Ini semua adalah permulaan atau kita kata kematangan kita akan terus bertambah dan bertambah sehinggalah kita akan menjadi seorang yang kita kata pekerja yang mahir ataupun kita kata pekerja yang mempunyai productivity apabila kita melaksanakan satu pekerjaan itu.
Itu biasa, normal resilient tu. Cuma yang low tadi, siapa yang dapat low tu saya nasihatkan dalam tempoh COVID-19 ini jangan biarkan ia berpanjangan dan carilah bantuan daripada pakar atau profesional untuk membantu kita meningkatkan daya tindak itu ataupun kita kata resilient tadi. Boleh ya rakan-rakan dah dapat tadi? Alright. Ada soalan tak? Okey doktor, ni ada satu soalan. Yang memandangkan sekarang ni musim COVID, mungkin gaduhan-gaduhan mungkin akan berfikir apa yang sesuai untuk diniagakan supaya untuk mendapat sambutan atau dapatkan pendapat yang untuk lepas duit poket ke ataupun untuk boleh belanja kehidupan sendiri sekarang. Okey. Kita bercakap tentang benda basic, keperluan asas. Bila saya melihat keperluan asas, yang lain-lain mungkin terjejas. Kehendak-kehendak kita mungkin terjejas, tapi keperluan asas mungkin kurang terjejas. Contohnya makanan, food, minuman. Jadi saya rasa kalau kita boleh memikirkan, kerana berlakulah pandemik, macam mana teruk pun kita kata ataupun dalam bencana dalam negara kita, tapi keperluan asas ini adalah satu keperluan yang tidak boleh dinafikan. Semua orang perlukan benda itu. Jadi saya nampak apa yang kita boleh fokus adalah bagaimana kita boleh create mungkin perniagaan kecil-kecilan seperti menjual makanan ya. Macam saya kata tadi lah, mungkin you boleh jual makanan macam walaupun kita nasi lemak contohnya, tapi apa kelainan nasi lemak you? Mungkin rasanya, right? Ataupun mungkin macam mana you presentkan nasi lemak itu. Mungkin dahulu orang buat nasi lemak dalam disebut dalam daun pisang kan. Mungkin you boleh bagi nilai yang lain kepada nasi lemak tu. Itu satu. Yang kedua, mungkin bila you nak jual tu you memudahkan orang lain. Yang sebelum ni kalau kita nak beli kita kena pergi ke kedai. Jadi sekarang ni mungkin you boleh ambil order dahulu kemudian hantar terus ke rumah. Jadi ini yang saya nampak bahawa keperluan asas itu adalah satu keperluan yang tak boleh dinafikan. Jadi yang saya nampak makanan lah, food ni. Kalau kita kata pakaian dalam musim-musim begini orang dah tak peduli lagi tentang pakaian ni dan dia akan memikirkan apa yang ada saja. Tapi keperluan asas seperti makan, minum, tempat tinggal, yang ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Dan saya nampak macam mereka yang banyak buat food seperti frozen ya, frozen yang sejuk beku dan sebagainya ni, ini juga boleh menjadi satu pendapatan. Dan ada setengah-setengah pekerjaan dalam tempoh COVID-19 ni, dia punya keuntungan dia berlipat kali ganda. Dan kita tidak perlu menyewa kedai, kita tidak perlu membayar pekerja kan, tapi kita buat kerja daripada rumah. Ada satu dalam majalah 3 kalau tak silap, suami isteri ni, suami tu kalau tak silap dia kerja dekat hotel sebagai chef. Of course kita tahu bidang perhotelan dan pelancongan adalah yang paling terjejas dalam sektor ekonomi. Termasuklah kita kata penerbangan ya. Maka seorang chef ni dia kerja di sebuah hospital, kemudian dia hilang pekerjaan. Apa yang dia buat adalah dia menggunakan kemahiran dia sebagai chef itu, dia memasak di rumah, western food. Dia buat spaghetti, dia ada lamb, dia buat chopstick dan sebagainya. Jadinya dia gunakan kaedah online lah, maksudnya dia akan ambil order, dia bina satu apps. Dan apps tu memudahkan dia menerima order, tapi yang deliver tu orang lain. Deliver tu dia gunalah GrabFood, Foodpanda dan sebagainya. Ini yang saya kata peluang itu ada di depan kita, cuma pelajar harus melihat bahawa bagaimana pelajar harus menggunakan kemahiran ini untuk mendapatkan ataupun menjana pendapatan itu melalui minat dan juga kemahiran yang ada. Jadi tak boleh memilih lagi sekarang. Kita harus melihat bagaimana peluang yang ada di depan kita itu betul kita grab. Right? Okey. Ada lagi soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya nak tanyalah soalan. Ni saya nak tanya soalan ni. Boleh tu doktor. Doktor boleh tanya soalan. Sekarang ni soalan dah habis. Bukan dah habis lah. Kira mereka telah jawab. Ada yang 6.97, ada yang 7 berapa, saya pun tak nampak. Okey, sekarang ni tanpa buang masa, rasanya doktor pun boleh bagi soalan kot pada yang pendengar yang lain. Okey. Alright, sekejap Kan dia soalannya lepas ni habis. Okey, soalan saya tentang gambar yang ada kat depan tu. Kalau saya tanya Rustia lah, Rustia boleh jawab tak? Kalau saya berikan satu sebelah kiri saya tu adalah durian, sebelah kanan saya adalah buah-buahan yang segar. Ada apple ada limau ada orange, ada strawberry. Nak pilih yang mana agaknya?
Dia macam ni doktor. Dia kalau tengok pada durian ni, dia sedap doktor. Pada buah-buahan lain. Ni yang cakap Kalau fruit ni doktor nak suruh saya pilih macam mana ni doktor? Hisham, kita boleh sembang-sembang dulu lah Dia orang tak boleh sembang kita kan. Okay, Hisham, kalau saya bagi sekarang ni saya bagi kat Hisham ni, Hisham kena buat pilihan. Choose either one. Dia boleh ambil dua-dua. Okey, saya kalau ikutkan daripada sekarang ni, sebab kita kena fikir dengan kesihatan apa semua, dengan kulit lah apa semua kan doktor, saya ambil buah-buahan campuran. Okey, walaupun kat sebelah kiri tu durian ni Musang King. Ya doktor, memang walaupun Musang King, bagi saya Musang King ni dia macam musang doktor, dia berbahaya pada kita. Okey Syam, right. Okey, saya tanya siapa lagi yang boleh cakap dengan saya. Iskandar ada kan Iskandar? Iskandar, kalau yang gambar bawah tu, saya bagi kat bawah tu ada burger kan. Kalau you tengok dia ada burger, dia sedang buat pilihan tu, burger dengan food, dengan fruits. Ya doktor. You nak pilih apa? Saya pilih durian doktor. Yang mana? Yang bawah tu ada seorang lelaki tu tengah buat pilihan. Okey. Donat saya pilih buah. You pilih buah, alhamdulillah. Saya suka buah pisang tu. Saya nak tanya Iza ada satu sebelah tu adalah kalau kita tengok sayur-sayuran lah, ada tomato, ada kemudian sebelah tu burger King burger kan, besar tu. Iza nak pilih apa? Alamak doktor, kejap ya doktor. Saya ambil salad kot, tapi kalau salad tu ada sos lagi sedap lah. Okay. Tak apa, you boleh add on je, tak ada masalah yang tu. Baik, yang ini bila kita cakap tentang pilihan ni, yang ni saya nak kata self-regulasi tu. Self-regulation ni, apa yang kita fikir, apa yang kita sebut dan apa yang kita buat. Maksudnya bila tadi saya tanya Iskandar tadi saya tanya siapa yang tanya Iskandar, okey, Iskandar ke Fauzi? Bukan Fauzi, Iskandar, Hisham. Bila saya cakap antara dua tu, dia kata walaupun durian tu sedap dia kata, tapi untuk kesihatan, right? Nampak tak? Kadang-kadang ini dia kata self regulation, kawalan kendiri kita, bagaimana kita kontrol diri kita pada ketika dan situasi itu. Apa yang kita fikir, apa yang kita sebut dan apa yang kita buat. Bila kita fikir, apa yang sebut, apa yang kita buat tu bergantung kepada kita rasa jogging tu penting. Maka kalau antara pilih dua, jogging dengan tidur, kita nak pilih mana? Sebab kita kata jogging tu penting untuk kesihatan. Maka akhirnya kita akan bangun pagi awal, kita akan pergi jogging walaupun tidur tu sedap, walaupun tidur tu seronok. Jadi maksudnya ni keupayaan kita bagaimana kita nak melihat kawalan kendiri kita bila kita berhadapan dengan suatu perkara itulah. Okey, saya nak highlightkan yang terakhir lah kot tentang self-regulation ni, bagaimana kita nak buat pilihan dalam kehidupan kita. Dalam self-regulation ini, keupayaan kita how to improve yourself. Saya tak boleh besarkan sorry sebab bila saya besarkan slideshow tiba-tiba pula slide saya jadi terus hilang. Tak apa. Yang penting nampaknya jelas. How to improve? Bagaimana kita nak tingkatkan regulasi kendiri ataupun kita kata kawalan kendiri ni. Sebab itu kita kata dalam hidup kita ni kita ada goal, matlamat. Kita dah plan dah matlamat kita daripada first year lagi. Kita nak jadi medical doctor, kita nak jadi engineer, kita nak jadi ini, kita nak jadi ini. Bila kita sebut matlamat ni, ada dua lah yang paling penting. Yang satu kita sebut sebagai short term goal ataupun long term. Bila short term ni maksudnya apa matlamat kita sekarang. Habis saja kita tamat belajar, matlamat kita sekarang adalah bekerja. Bila kita sebut matlamat kita sekarang adalah bekerja dalam tempoh seminggu, dalam tempoh 2 minggu, dalam tempoh sebulan, dalam tempoh yang terdekat ini, bagaimana kita nak achieve matlamat tersebut. Mungkin matlamat jangka panjang kita kata kita belajar dalam bidang engineering, maka kita keluar nanti kita akan menjadi engineer. Alright? Itu betul. Tapi dalam situasi kita diuji dengan COVID-19 ni, kita ada satu lagi sebut sebagai short term. Dalam masa terdekat ini, apakah matlamat yang kita boleh achieve dalam masa singkat? Mungkin kita kata tadi, kita terlibat dengan aktiviti pekerjaan gig economy, iaitu kita terlibat sebagai Grab Food, Panda Food, kemudian kita terlibat dengan macam contoh yang lebih tinggi sikit sebagai designer, buat software dan sebagainya. Jadi ini yang kita katakan dalam tempoh short term, bagaimana kita nak menggunakan ruang masa yang ada untuk create job. Yang kedua, bila kita dah tetapkan matlamat ni, bagaimana kita nak selarikan matlamat dengan nilai kita.
value kita. Value kita kata kita kena kerja. Sebab kalau kita tak kerja, macam mana kita nak bayar PTPTN? Kalau kita tak kerja, macam mana kita nak sara keluarga kita? Kalau kita tak kerja, macam mana kita nak improve ekonomi keluarga kita? Jadi pada ketika ini kena selarikan matlamat dengan nilai kita. Nilai kita mungkin keluarga. Keluarganya penting. Okay? Semua orang dia kata, mak ayah hantar kita belajar tinggi-tinggi contohnya. Jadi keluar daripada belajar tu kita kena kerja. Bukan isu kerja di mana, kerja apa. Yang penting kerja. Bila kita sebut kerja, dia ada sumber pendapatan. Tak kisahlah sumber pendapatan tu dalam bentuk harian, dalam bentuk bulanan, tapi kalau kita tengok dalam gig ekonomi, pekerjaan itu dalam bentuk harian ataupun job basis. You buat kerja 1 jam, dibayar dalam tempoh 1 jam. You hantar you deliver satu barang, maksud you dapat pendapatan based on the job basis. Jadi ini yang kita katakan selari matlamat dengan nilai. Dan yang ketiga adalah baik sangka terhadap diri sendiri. Kena baik sangka, kena melihat bahawa okey, Allah uji kita, Tuhan sedang uji kita. Betul kita melihat bukan kita seorang saja diuji, semua orang diuji. Semua orang. Bahkan kita yang keluar daripada program pendidikan, dalam program sains, dalam program social science dan sebagainya, semua orang diuji. Mereka yang tak masuk universiti pun diuji, mereka yang dah masuk universiti juga diuji. Apa yang paling penting adalah pelajar harus melihat dalam diri, kena berbaik sangka terhadap diri sendiri. Bila kita berbaik sangka terhadap diri sendiri, kita akan melihat, okey, apa yang patut aku lakukan? Bagaimana aku nak lakukan? Adakah aku perlu bantuan? Kalau aku perlukan bantuan, siapa yang boleh membantu aku? Ada cari maklumat itu. Nanti sebut tadilah, banyak sumber-sumber yang ada untuk bantu kita. Community ada programnya. Persatuan-persatuan ada programnya. Kita panggil negara ada sumber-sumber bantuan yang diberikan melalui agensi-agensi yang disebut sebagai RDF, MDEC dan sebagainya. Baik, yang keempat, luangkan masa untuk bertenang. Give time to relax. Bagi masa untuk bertenang. Kadang-kadang bila kita stres kan, duk banyak mikir tentang pekerjaan ini, nak kerja di mana, siapa yang akan bantu aku dan sebagainya ni, maka ambil masa untuk bertenang. Dengan apa cara? Mungkin dengan ada setengah orang kalau yang Muslim dia dengan baca Qurannya, dengan zikirnya, dengan solatnya kan. Tapi yang bukan Muslim mungkin ada kaedah-kaedah yang tertentu. Jadi ini yang kita kata kena ada sumber kekuatan dalaman. Disebut inner side dan outside. Inner ni maksudnya kekuatan dalaman yang harus kita bina. Right? Untuk berhadapan dengan ujian yang kita sedang hadapi sekarang. Dan akhir sekali dalam nak melengkapkan diri kita dengan self-regulation ini ataupun kita nak improve self-regulation ini adalah bertanggungjawab terhadap diri kita. Apa sahaja keputusan yang kita buat, kita bertanggungjawab. Dan kita tidak salahkan diri dan kita tidak salahkan orang lain. InsyaAllah dengan cara itu dapat membantu kita untuk menjadi seorang individu yang sentiasa melihat bahawa peluang yang ada di hadapan kita adalah suatu peluang yang Allah anugerahkan, yang mana para pelajar dan semua orang sekarang sedang diuji dalam tempoh COVID-19 ni. Yang paling penting adalah bagaimana kita nak survive dalam kehidupan kita di samping bila kita mencipta pekerjaan ataupun kita mendapat pendapatan daripada pekerjaan kita, bukan sekadar kita dapat bantu diri kita, tapi kita dapat bantu keluarga kita, kita dapat bantu komuniti kita. Mungkin kita buka satu perniagaan pada peringkat awalnya, kecil-kecilan, tapi disebabkan permintaan yang banyak, perniagaan itu ataupun dijual nasi lemak tapi dapat permintaan yang banyak, maka kita boleh hire orang lain untuk membantu dan akhirnya kita boleh menjana pendapatan melalui situ. Dan bukan sekadar kita menjana pendapatan, tapi kita juga boleh create job untuk orang lain. Dan itulah dia kata dalam kehidupan ini dalam bentuk cycle, dalam bentuk kitaran, yang mana kita bertanggungjawab terhadap diri kita dan juga kita bertanggungjawab terhadap orang lain. Alright, kalau 1-2 soalan sebelum 4.30, ada 5 minit lagi. Okey cikgu, minta maaf doktor. Okey, terima kasih doktor tadi terangkan sikit. Ni ada satu lagi soalan doktor. Terakhir, mungkin saya rasa terakhir lah ni soalan ni. Dia mengatakan macam mana nak kita mohon kerja tersebut dengan kita tak ada CJ diploma. Okey, jangan ulang balik sekali. Macam mana kita nak mohon? Saya baca soalan. Saya nak tanya sebagai graduan ijazah sekiranya keperluan job itu dengan kelulusan diploma atau sijil sahaja. Macam mana kita nak mohon kerja tersebut sedangkan kita tiada sijil diploma? Okey. Maksudnya kita tiada sijil diploma. Ada pekerjaan yang memang specific requirement. Dia hanya nak mereka yang ada sijil ataupun diploma saja.
sedangkan kita ada degree. Maksudnya sijil atau diploma degree itu lebih tinggi daripada sijil atau diploma. Tapi kena lihat juga, ada kadang-kadang dia nak jawatan tu sijil dan diploma dalam bidang yang tertentu. Tapi kalau kita bidang yang general contohnya, seperti social science, general. Jadi kalau kita ada degree pun boleh kita memohon. Maksudnya kita mempunyai sijil the highest. Tapi nanti akhirnya bila kita ditawarkan job tersebut, maka dia akan beri gaji kita ikut gaji diploma, bukan gaji degree. Sebab pada peringkat awal organisasi tersebut ataupun industri tersebut dah menetapkan gaji mengikut kelayakan mereka yang ada diploma. Ramai saja di universiti, contohnya di organisasi menjawat jawatan yang tidak sama taraf dengan bidang pengajian ataupun level of the education. Mereka yang ada degree tapi kerja di peringkat mereka yang ada diploma ataupun sijil sahaja. Maksudnya jawatan tu satu isu, yang kedua gaji ataupun insentif yang diberikan itu sesuai dengan kelayakan peringkat sijil dan diploma. Dalam arti kata yang lain, mereka yang ada degree tiada masalah untuk memohon. Jadi saya rasa ini satu peluang dan saya percaya semua graduan sangat terbuka dalam melihat peluang pekerjaan yang mungkin bukan macam dahulu lagi yang kita kata keluar sebagai seorang kita dalam bidang engineering, kejuruteraan, kita keluar menjadi seorang engineer, tapi pada masa yang sama kita harus melihat dan kita kena kompromi dengan keadaan sekarang adalah untuk survive, untuk kita teruskan kehidupan kita. Mungkin kita doa dengan sebaiknya supaya pandemik COVID-19 ini akan berlalu dengan cepat ataupun hilang daripada negara kita dan juga di dunia, dan ekonomi kita akan bergerak secara perlahan dan akhirnya kita akan nampak kemajuan dalam negara kita jika kita ada. Saya nampak satu perkara saja, we need together dalam menangani isu ini. Jadi kita telah buktikan pada Mac sehinggalah sekarang kita boleh bekerja dalam satu tim dalam negara kita. Jadi semua orang berperanan, termasuklah yang berada di universiti, yang dah habis belajar, yang berada dalam industri, kerajaan sendiri, agensi swasta dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah satu kita kata kerjasama yang baik dan saya percaya semua graduan walaupun ada sedikit kebimbangan teruslah mendapatkan bantuan-bantuan ataupun daripada sumber-sumber yang betul, khususnya daripada universiti sendiri untuk memastikan peluang pekerjaan yang ada itu boleh digunakan dan akhirnya graduan sekarang akan mendapat pekerjaan dengan peluang-peluang yang ada. Jadi kalau tak ada soalan ni, kalau tak ada saya nak buat rumusan terakhirnya. Ataupun tadi dah rumusan lah. Okey, Doktor, setakat ni dah habis dan terima kasih atas perkongsian yang tadi Doktor bagi. Sebelum saya serah kepada MC yang betul, boleh tak Doktor bagi kata-kata semangat kepada gaduan-gaduan ataupun kata-kata perangsang kepada mereka di luar sana untuk menjana pendapatan sendiri dalam masa pandemik ni? Silakan Doktor. Alright, jadi saya bukan nak nasihat lah, saya nak mengajak semua orang melihat kepada peluang yang ada yang saya sebutkan tadi. Saya percaya rezeki tidak salah alamat dan tidak salah tempat. Cumanya untuk memastikan rezeki itu adalah rezeki kita, pekerjaan itu adalah pekerjaan kita, kita kena ada effort, kena ada usaha. Peluang telah diberikan oleh pihak kerajaan, pihak universiti dan semua agensi yang saya sebutkan tadi. Cuma sekarang ni yang penting adalah bagaimana effort usaha saudara-saudari untuk memastikan saudara-saudari mendapat peluang-peluang yang telah ditawarkan oleh pihak kerajaan dan juga agensi swasta bagi memastikan saudara-saudari memperoleh ataupun mendapat pekerjaan sekarang. Jadi what you give, you get back. More you give and more you get. Jadi itu antara prinsip yang saya lihat perlu boleh kita letakkan dalam diri kita, kerana usaha kita, sedikit usaha kita akan dapat pulangan yang sedikit, banyak usaha kita akan dapat pulangan yang banyak. Jadi insyaAllah dengan banyaknya usaha dan tidak berputus asa dalam mencari pekerjaan, sehinggalah kita mendapat dua perkara dalam pekerjaan yang kita sedang ataupun yang kita dah dapat nanti, iaitu yang pertama adalah kepuasan ataupun satisfaction dalam pekerjaan kita, dan yang kedua adalah adjustment, bagaimana kita nak buat penyesuaian dalam pekerjaan itu. Mungkin dalam 3 tahun yang akan datang mungkin kita akan move ataupun bertukar pekerjaan kepada pekerjaan yang lain. That's a process yang berlaku dalam kehidupan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan bakal graduan tak berputus asa dengan cabaran ini. Anggaplah ia sebagai salah satu daripada episod dalam kehidupan untuk mematangkan kita. Akhirnya kita akan menjadi seorang individu yang sentiasa melihat peluang yang ada itu, yang akhirnya kita akan menjadi seorang pekerja yang baik dan juga produktiviti kita sentiasa meningkat, dan keperluan kita untuk menyumbang semula kepada negara kita, yang akhirnya kita akan nampak negara kita akan menjadi negara yang maju pada masa yang akan datang, insyaAllah.
Jadi itu saja. Terima kasih kepada pihak CHAM, UPM di atas peluang yang diberikan. Right, thank you. Saya serahkan kepada saudara pengacara majlis. Ribuan terima kasih Muhammad Iswan Mahmud atas perkongsian dan motivasi yang amat bermakna sebentar tadi. Berbagai ilmu baru yang dapat kita aplikasikan sebagai seorang yang bergelar mahasiswa, bakal graduan, bakal pekerja dan mungkin bakal pemimpin. Tampaknya masa sudah mencemburui kita. Sebelum saya mengakhiri soal kita pada petang ini, suka untuk saya ingatkan kepada para penonton untuk like dan share Facebook page CEM UPM. Maklumat lebih lanjut berkenaan program virtual ini turut dapat dilihat melalui FB page. Jangan lupa temu janji kita pada slot esok yang bertajuk Pengurusan Kewangan pasca COVID bersama Encik Ramli bin Hashim. Sekian, terima kasih dan jumpa anda pada esok hari dan stay safe.